السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، ونصر عبده، وأعز جنده، وحزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله الذي لا نبي بعده. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan seluruh pimpinan jawatan kuasa AQS. Seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima daripada kami dan daripada kamu semua, dan semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang meraih kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik pada malam ini, kita sedang berada pada Jumaat yang kedua di dalam bulan Syawal, yang membawa maksud kita telah pun meninggalkan Ramadan sekitar 12-13 hari yang lalu. Dan kita kebanyakanlah masih lagi dalam mood merayakan Aidul Fitri, menerima undangan, kita datang menyambung silaturahim, kita menziarahi keluarga, sanak saudara, mungkin jiran tetangga, kenalan, sahabat handai kita. Apatah lagi di kalangan kita mungkin sudah lama tidak bertemu dan berkumpul seperti itu, maka peluang inilah dan kesempatan inilah kita gunakan. Dan kita telah pun meninggalkan Ramadan yang boleh jadi sebahagian manusia tidak rasa apa-apa. Cukup dah, 30 hari ni menyusahkan. Payah-payah nak makan tengah hari tak boleh, lepak kedai mamak tak boleh, nak berkepul-kepul tak boleh, nak vape tak boleh berlaku. Jadi bila Ramadan pergi ni, seakan bebanan yang sudah pun dilepaskan ataupun dibiarkan begitu. Allahu Akbar. Dan insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara yang berkaitan dengan Ramadan yang telah pun kita tinggalkan ini. Adakah ia memberi kesan kepada diri kita ataupun dia hanya sebagai uruf atau kebiasaan. Ia datang, kemudian ia pergi. Ada masa dan peluang panjang umur kita jumpa lagi. Adakah sebegitu atau bagaimana kita ingin lihat? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah An-Nisa pada surah yang keempat ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala menyebut wastaghfirillah innallaha kana ghafuran rahima. Wastaghfirillah innallaha kana ghafuran rahima. Dan istighfarlah kamu kepada Allah. Ayat ni mudah-mudah. Kalau bahasa kita, minta maaflah kamu kepada Allah. Gitu. Kalau sebut istighfar ni kadang-kadang biasa. Istighfar biasa. Tadi setelah kita melaksanakan seusai sahaja solat berjamaah maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bahasa Arab kadang-kadang tidak menusuk di kalbu kita. Bukan bahasa kita, apatah lagi kita orang Jawa lagi. Dia kena bahasa dia, baru kena. Astaghfirullah tu selepas sembahyang, kita mengadap dah raja tu satu hal. Kita persembahkan salat kita tu satu hal. Kita minta ampun kepada Allah tu salah satu keampunan yang kita minta, ya Allah, sekiranya ada cacat celah dalam salat aku tadi,
Aku minta ampun padamu, ya Allah. Itu. Oh, banyak Banyak kadang-kadang akak takbir tu Allahu Akbar, akak takbir tu Allah. Mari belakang dah dalam kepala. Tadi molek-molek ada. Memang begitu. Sunnahnya begitu. Fitrahnya begitu. Dan ketika kita istighfar, ya Allah ya Tuhan, aku minta maaf, minta ampun kepadamu. Kalau ada cacat celah pada solat tu, ampunkanlah ya Allah diriku. Bukan sekali kita minta, banyak kali. Kadang-kadang tak berasa. Dan sehingga apabila manusia itu telah pun meniti di bibirnya istighfar, duduk saja-saja pun dia astaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Baik. Allah suruh kita minta ampun. Bukan saja-saja. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada manusia, aku suruh kamu minta ampun kerana apa? Innallaha ghafur. Aku ni Tuhan yang maha memiliki keampunan. Kita ada duit. Kita boleh beli apa yang anak kita nak, tapi kita tak beli. Boleh jadi kita tak beli sebab tak ada keperluan untuk kita beli. Boleh jadi kita tak beli dengan sebab anak kita pun tak minta. Dan boleh jadi kita tak beli sebab tidak ada keperluan untuk kita beli pun. Tapi kita ada duit. Baik. Di saat anak kita minta, ayah, ni nak beli buku latihan, ni buku sekolah. Buku macam mana? Kita tanya. Sekian-sekian tajuknya. Mana nak beli? Pergi ke kedai. Tengok dan sebagainya anak kita pilih. Ambil 2 buku, kita tanya dia, cukup ke 2 ni? Anak kita kata cukup dah ayah. Buku-buku lain tak nak beli ke? Duit ayah banyak lagi ni. Boleh tahan? Pesa-pesa ada dah. Color ada dah. Watercolor ada dah. Kita tanya anak kita. Allah dikala dia declare supaya manusia minta ampun pada dia. Tuhan perkenalkan diri dia yang mulia. Innallaha ghafur. Aku bukan suruh minta saja-saja. Tapi kamu kena ingat, di sisi aku ada keampunan. Minta aku bagi. Beza dengan rezeki. Beza dengan rezeki. Rezeki ni, kita bekerja. Tiap-tiap bulan, kita cucuk di bank ATM. Kita tekan satu amount, keluar duit. Kita bersyukur kau tak bersyukur kau masuk kau rezeki tu. Kita ambil, beli makanan, keperluan, bawa balik kepada ahli keluarga kita. Beli apa yang patut, kita bawa balik ke rumah. Kita terima rezeki tu, halal tu halal lah, berkat ke tak? Belum tentu lagi. Dan Tuhan, di saat orang yang tidak sujud pada dia pun, dia bagi rezeki tu. Bahkan jauh lebih banyak daripada kita. Kita jangan perasan kita mari semayang ni rezeki kita banyak. Tidak. Kalau berbentuk duit, orang lain lebih kaya. Bahkan yang tidak sujud itu, Allah bagi lebih pada dia. Kalau begitu, tak padan aku semayang. Kita akan fikir sebegitu. Kerana apa? Kerana rezeki itu Tuhan ni maha kaya. Dia bagi siapa dia nak. Ikut dia punya pasal. Tapi keampunan Tuhan tak bagi kepada setiap dalam kalangan kita. Tuhan bagi kepada orang yang minta ampun. Macam kita buat salah dengan mak ayah kita. Walaupun kita sudah tua. Sekiranya kita masih ada mak ayah, kita tetap budak-budak di mata dia. Saya selalu ambil contoh, mak saya sendiri. Umur 66 dah umur. Mak masih hidup, mak 90. Nenek tu. Dia buat mak kita ni, macam mak kita ni budak-budak. Memang begitu. Sifat dan perangai mak. Anak dia ni tua, bahkan anak dia pada cucu, 10 orang dah cucu anak dia pun. Cici dah bagi dia. Tapi dia treat anak dia macam budak-budak. Kerana apa? Begitulah kita di mata mak. Tuhan bukan setakat treat kita sebagai budak-budak, kita hamba. Dia suruh kita minta dengan dia. Kalau manusia kita jemu. Anak kita minta dengan kita banyak kali pun kita serabut. Serabutlah. Lepas minta. Kawan baik kita pun minta. Lepas minta. Lepas telefon kita serabut. Jemu kita dengan permintaan. Tapi Tuhan declare, suruh minta. Tapi hak Tuhan suruh tu kita tak minta. Allahu Akbar. Cuma hikmahnya bila Ramadan ni datang.
dengan sendirinya manusia seakan tidak ada keterpaksaan untuk dia minta. Dikala imam tu berdoa, ramai jemaah belakang ni amin belakang. Apa yang imam tu sebut, semua dia setuju. Setuju. Dia aminkan, bermaksud dia nak doa tu. Tak kira lah imam minta apa pun. Yang penting kamu minta baik-baik. Dia nak. Baik, ada perkara kita akan tengok beberapa. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dikala kita sambut hari raya ni, seorang imam yang bernama Al-Imam Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 795 Hijrah di bumi kota Syria di Damaskus di usia 59 tahun kurang lebih. Setengah riwayat menyebut 57 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Dia menukilkan satu ungkapan yang begitu bermakna kepada orang-orang yang sedang berada pada bulan Syawal. Dia menyebut laisal 'id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu milik orang-orang yang memakai pakaian yang baru pada pagi tersebut. Bukan. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Tapi hari raya ni milik orang-orang yang pada pagi Syawal tu bertambah keimanannya, taat dia dengan datangnya Syawal. Laisal 'id liman tajammala bil libas war rukub. Hari raya bukan milik orang-orang yang mempertontonkan pakaian yang dia pakai mahal. Mahal. Warrukub, kenderaan dia mewah. Tidak. Innamal 'id liman ghufirat lahu dhunub. Tetapi hari raya adalah milik orang-orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah. Baik. Ayat ni kita baca. Wastaghfirillah, minta ampun. Minta ampun. Ramadan salah satu bulan adalah bulan keampunan. Banyak kali kita dengar ni. Man qama Ramadan, man sama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Hadis tu kita dengar. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi, di dalam Mustadrak Al-Hakim dan sebagainya, banyak kali disebut ayat ni ataupun hadis ni. Yang menjadi persamaan hadis ini adalah di belakang dia. Imana wahtisaba. Ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iaitulah orang-orang yang puasa Ramadan, yang qiyam Ramadan dan qiyam malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap balasan pahala. Ya Allah, ya Tuhan, semoga ada pahala ni aku buat ni. Ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dhanbih, terhadap dosa-dosa yang telah dia buat. Baik. Keluar Ramadan. Agak-agaklah kita rasa kita ni Allah bagi ampun ke tak? Tak tahu lah kita. Oh, boleh jadi Tuhan ampun kok. Sembahyang tarawih 8 rakaat, tak cukup 20. Ada satu tempat 36 rakaat. 36. Bahkan dia bangga pula dengan jumlah yang banyak tu. Bangga tu satu hal. Tuhan terima tak terima, tak tahu lagi. Dan dia war-warkan dalam keadaan penuh kemegahan. Allahu Akbar. Sedangkan para sahabat, salafus salih, nak cerita pada orang tentang semayang ni cukup takut. Kerana apa? Malu. Cerita bagai nak gerak. Tapi Tuhan tak terima. Allahu Akbar, malu. Bila datangnya Ramadan, yang kita bersusah payah puasa di dalamnya, qiyam pula, qiyam di malam Al-Qadar. Agak-agak Tuhan terima ke tak? Sebab itu di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha kan, 10 malam akhir tu, yang ketika Aisyah tanya Rasulullah, nak minta apa ni kalau Tuhan takdir aku bertemu dengan malam Al-Qadar? Doa tu kita baca.
Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya Tuhan, di sisi kamu ada keampunan. Kita minta ampun. Tuhibbul afwa. Kita declare Tuhan tu, Tuhan yang maha memberi keampunan. Kita minta kepada dia keampunan. Kita declare pula dia suka bagi. Fa'fu anni ya Allah, ampunilah aku. Tiba-tiba selepas Ramadan tak minta ataupun tidak diampunkan dosa kita. Macam mana kita nak tengok keadaan diri kita sama ada diampuni ataupun tidak? Al-Hafiz Ibnu Kathir dan beberapa ulama yang lain, sekurang-kurangnya nak suruh Allah Ta'ala terima ni ada dua syarat. Pertama, dibuat sesuatu ibadat itu ikhlas kerana Allah, bukan kerana orang lain. Itu saja. Tamu buat ni memang kerana Tuhan. Sebab tu, bila datangnya puasa, ibadat-ibadat lain Tuhan declare dari sudut pahalanya banyak mana. Ila 700 di'fin. Banyak. Ada 70, ada 700 kali ganda. Illa saum. Tapi mari puasa ni, tidak ada gandaan khusus. Tak ada gandaan khusus. Dan Tuhan pula declare, Tuhan sebut pada Jibril ni, seorang yang berpuasa itu, fa'innahu li. Dia puasa itu bukan nak tunjuk pada orang. Tuhan declare gitu. Kita hak tahan lapar dahaga ni, sampai maghrib ni. Fa'innahu li. Kerana aku dia berpuasa susah payah. Dan 3 benda dia telah tinggalkan. Taraka syahwatahu. Keinginan dia. Semualah yang dia berhajat, dia tinggalkan kerana aku dia berpuasa. Wa ta'amahu, makan makanan hak sedap-sedap, hak dia makan ketika dia tidak berpuasa, dia tahan, dia tak makan kerana aku. Wa syarabahu, minuman-minuman yang menyejukkan tenggorokan dia, dia tinggalkan kerana aku. Wa ana ajzi bih, aku akan bagi pahala untuk dia banyak mana. Kemudian datang hadis lepas daripada itu, lis-saimina farhatan. Bagi yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar. Selalu diterjemahkan, kita gembira di saat kita buka puasa. Tu makan tu. Allah dah, puas hati dah, letih dah. Tenggorokan kita ni basah, kita gembira. Kita ingat gembira takat tu, bukan. Hina iftar, kita gembira di kala berbuka itu kerana apa? Kerana kita telah berjaya meninggalkan makan dan minum serta syahwat kerana Tuhan. Waktu tu kita gembira. Tuhan bagi semula makanan tu, minuman tu, yang kamu tahan kerana aku tu. Hak tak puasa cerita lain lah. Yang berpuasa dia tinggalkan. Seorang-seorang duduk di rumah dia. Isteri keluar bekerja, anak-anak semua sekolah. Segala benda ada di rumah dia. Jiran tetangga pun tak tahu. Bahkan orang lain semua tak tahu. Kalau dia makan pun tak ada orang tahu. Tapi kerana Tuhan dia tinggalkan. Ketika dia berbuka, waktu itu Tuhan mengembalikan kegembiraan kepada dia. Kerana dia telah meninggalkan apa yang Tuhan larang. Kerana Tuhan dia lakukan. Allahu Akbar. Dan yang kedua, Tuhan tahan. Hina liqa'i Rabbih. Tuhan tahan. Waktu ingin bertemu Tuhan. Tu kegembiraan tu Tuhan tahan. Kita pun tak tahu macam mana keadaan. Cuma disebut di dalam banyak riwayat yang sahih. Ketika melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala, waktu tu ahli syurga meninggalkan kenikmatan yang sudah sedia ada kerana Tuhan itu lebih jauh untuk mereka rindukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi benda yang luar biasa. Dan ketika kita masuk ke dalam bulan Syawal, kenapa kita disunnahkan pada malam hari raya itu maghrib, setelahnya kita bertakbir. Takbir, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Menyempurnakan bilangan hari puasa, kemudian membesarkan Allah. Baik. Ada manusia tadi yang dia rasa solat 36 rakaat itu besar untuk dia. Tuhan kata takbir pada 1 Syawal membesarkan aku jauh lebih besar daripada ibadat yang kamu buat. Kamu rasa orang lain tak boleh buat iktikaf 10 malam akhir. Kamu tinggalkan isteri, ahli keluarga, anak-anak kerana Tuhan. Kamu rasa besar. Di malam hari raya 1 Syawal,
kamu bertakbir, aku lebih besar daripada amalan yang kamu buat. Di saat kamu khatam Al-Quran, lebih daripada sekali. Orang lain tak sempat pun. Bahkan kamu pula julang menyebut pada orang, aku ni 3-4 kali dah. Tu pun sikit. Tuhan kata, takbir aku lebih besar daripada bacaan Al-Quran yang kamu baca. Supaya kita tidak riak dengan ibadat. Tidak rasa besar dan takabur dengan ibadat. Allah ajarkan kita bertakbir. Allah meninggalkan syahwat, satu benda yang cukup luar biasa. Kita tahan itu bukan kehendak diri kita sahaja, tapi kerana Tuhan. Kerana Tuhan. Dan waktu makanan itu halal. Halal. Bukan kita curi, kita beli. Duit pun duit yang halal. Tapi terikat dengan masa waktu tu Tuhan tak bagi lagi kamu makan. Kita tengok sahaja, kita meninggalkan kerana Tuhan. Tetapi masuk sahaja maghrib, kita makan. Bismillah dengan nama Tuhan. Allah mengembalikan semula kegembiraan itu kepada kita. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pernah pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha dia sebut kepada baginda, ya Rasulullah, qad matat fulanah wastarahah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita di kota Madinah ni, qad matat. Dia ni telah meninggal dunia. Mati dia, wanita tu. Wastarahah. Bukan setakat mati, bahkan kematian itu adalah istirahat untuk diri dia. Ketika baginda dengar Aisyah sebut gitu, faghadaba an dhalik. Rasulullah ni marah. Sehingga dalam beberapa riwayat yang lain sebut ihtamarrat ainah. Mata baginda ni merah. Ketika dengar Aisyah menyatakan bahawa seorang wanita di kota Madinah ini telah mati dan kematian itu adalah istirahat untuk dia. Wastaraha, istirahat untuk dia. Faghadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda marah, ya Aisyah, jangan sebut begitu. Kerana apa? Innama yastarihu man ghufira lahu au ghufira laha. Kerana istirahat, kematian itu adalah milik orang-orang yang telah Allah ampunkan dosa dia, baik laki-laki, baik wanita. Maksudnya kalau ada orang mati, contoh ayah kita lah, sakit lama. Di hospital pun duduk lama, bawa balik di rumah pun duduk lama, kita jaga dia pula lama, Allah, sampai terdetik dalam hati kita, oh kalau mati lebih baik. Bukan kita minta mati, tapi kita tengok keperitan ayah kita tu, Allah nazak, kesian dia. Macam dulu kita sebut seorang laki-laki yang sakit di kota Madinah, qad khafat, keadaan cukup tenat, cukup nazak, cukup menyeksa mata bagi orang tengok. Fasara mithlal farah. Bahkan badan tu kecuk dah badan. Allah, dahsyat yang sakit. Tengok ayah kita seperti itu. Dalam hati kita, Allah, kalau dia mati mungkin lebih baik. Perkataan seperti itu, seperti inilah. Wastarahah. Oh, kalau dia meninggal mungkin istirahatlah untuk dia. Belum tentu. Innama yastarihu. Yang istirahat itu adalah bagi orang-orang yang diberikan keampunan, baik laki-laki ataupun wanita. Allahu Akbar, takut kita. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu baginda nak menaiki mimbar untuk memberikan khutbah. Apabila memijak sahaja di tempat yang sedikit tinggi, sebelum memulakan, Jibril alaihi salatu wassalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril sebut kepada Rasul, ya Muhammad, syaqiyun. Syaqiyun. Syaqiyun ni, mohon maaf dengan izin, bahasa yang tepat untuk menterjemahkan syaqiyun, celaka. Celaka. Celaka ni, kalau kita dengar pun, tak molek perkataan tu, celaka. Dan kalau kita dengar orang sebut pada kita perkataan tu, oh lagilah kita rasa, dia ni kecil besar aku tengok. Syaqiyun. Man adrakahu Ramadan.
bagi orang-orang yang apabila Allah sempatkan dia dengan Ramadan, falam yaghfiru lah, tiba-tiba Tuhan tak ampun dosa dia. Tak ampun dosa dia. Kita berkongsi pada Ramadan yang lepas, ya. Bagaimana dua orang laki-laki yang seorangnya adalah yang sangat taat pada Allah, patuh dengan ibadat, mati syahid, berjuang di jalan Allah. Seorang lagi Tuhan berikan kelebihan hidup setahun selepas daripada tu. Famakatha ahaduhuma hatta fis sanah. Hanya hidup setahun lepas daripada tu. Kata Talhah ibn Ubaidillah, ketika aku melihat kedua-dua mereka ini di pintu syurga, aku melihat laki-laki yang kedua itu dipersilakan oleh malaikat untuk masuk syurga terlebih dahulu berbanding laki-laki yang pertama. Sedangkan laki-laki yang pertama yang meninggal dunia itu mati syahid. Jihad di jalan Allah. Yang sangat taat, patuh kepada perintah Allah. Yang kedua adalah orang yang biasa-biasa sahaja, yang cuma hidup setahun setelah kematian laki-laki pertama, kemudian Allah matikan. Tiba-tiba yang kedua itu Allah persilakan masuk syurga terlebih dahulu. Sahabat-sahabat semua, pelik ni amalan ni. Kenapa begitu? Adakah memang begitu keadaannya? Disampai kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, awalaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah laki-laki yang kedua itu hidup setahun setelah kematian laki-laki pertama? Wa huwa adrakahu Ramadan fa'asamah. Dan dia Allah rezekikan untuk hidup di bulan Ramadan, berpuasa dia. Fasalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Untuk tempoh setahun banyak solat dia tunaikan. Bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ardh. Beza antara kedua laki-laki ni, jarak amalan mereka, ratio mereka, langit dan bumi jauh dia. Oleh kerana kesempatan Ramadan itulah Tuhan persilakan masuk syurga dulu. Tiba-tiba Jibril datang, syaqiyun, celaka. Man adrakahu Ramadan falam yughfarulah. Ada manusia, Allah bagi kesempatan Ramadan untuk dia, tiba-tiba dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Pertama sekali ikhlas tadi syarat. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang Rasul ajar, itulah tidak lebih dan tidak kurang. Jangan tambah dalam bab ibadat dan jangan kurangkan ia. Kerana Imam Malik menyebut, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kalau kamu tengok, kamu tambah benda yang baru dalam bab ibadat ni, seakan Muhammad itu adalah orang yang mengkhianati, tidak ajarkan benda yang betul. Yaraha hasanatan, kamu melihat itu baik di sisi kamu. Faqad za'ama Muhammad khana risalah. Maksudnya Muhammad ajar ni benda yang tidak sepatutnya Muhammad ajar. Bukan begitu yang Tuhan inginkan. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah yang besar. Bahkan dalam khutbah Jumaat tadi pun di Selangor disebutkan. Yang popular adalah puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Yang kita selalu dengar hadis tu, siapa yang berpuasa 30 hari, thumma atba'ahu 6 ayyam min syahr Syawal kasiyamid dahr. Tambah pula 6 hari dalam bulan Syawal seakan dia puasa selama setahun. Baik. Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak menyebut daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siyamun syahrin bi'asharati ashhur. Puasa Ramadan ni sebulan, seumpama kita telah berpuasa selama 10 bulan. 10 bulan. Kita puasa sebulan ya. Seumpama 10 bulan kita puasa. Wa sittati ayyamin ba'dahunna, dan dilengkapkan 6 hari setelahnya, yakni 6 hari di dalam bulan Syawal,
bi syahraini fadzalika tamamun sanah. Kita puasa 6 hari Syawal seumpama kita puasa 2 bulan. Maka cukuplah 10 tambah 2 bulan jadi 12 bulan selama setahun. Baik. Cuma orang akan kata, puasa 6 hari ni bukan wajib pun. Tak, bukan wajib pun. Tak puasa pun tak apa. Ya, betul. Bagi yang nak ambil peluang kesempatan, silakan. Bagi orang yang tak nak, tak ada masalah. Banyak open house 30 hari. 30 hari Ramadan ni, 1 hari 30 rumah lagi. Tu dia. YB pun tak pergi semua. Dia pula bagus, semua dia pergi. Dia kali-kali, tak boleh nak puasa. Dia baca hadis pula. Datang berpuasa rumah orang, tiba-tiba orang kat makan. Kena buka. Dia riwayat sendiri hadis tu. Sedangkan kita boleh tolak. Ada masalah. Bukan setakat datang tu. Makan minum bila hidang. Kita boleh bagi tahu dia. Kita minta izin, ista'zana li. Kita minta izin. Saya puasa, minta maaf. Saya datang cuma memenuhi undangan. Itu saja. Yang buat warung. Haji. Kalau puasa, duduk rumah lah. Tak payah datang nak tunjuk puasa. Tak payah sebut pada orang ramai-ramai. Bagi tahu, saya makan dah ke, tambahlah sikit. Tak apa. Kalau bungkus saya nak. Pandai-pandai lah kita buat. Cuma kalau buku jangan. Buku sikit-sikit, banyak-banyak lah. Baru saya boleh datang pula bila-bila. Macam-macam keadaan. Cuma bagi orang yang nak ambil peluang nahari itu, itu yang disebut oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak Imam Hakim. Allah Subhanahu wa taala bagi kita Ramadan ni satu malam, malam Al-Qadar tu satu hari lebih baik daripada 30,000 malam. Kita tasbih sekali seumpama 30,000 malam kita tasbih satu hari. Kita minta keampunan sekali malam tersebut. Selama 30,000 malam kita minta ampun satu hari. Dan Allah rezeki pula pada malam itu. Allah mustajabkan doa kita. Allah mustajab itu jauh lebih baik daripada 30,000 malam yang kita minta. Dah berapa kali Ramadan dalam hidup kita ni? Belah-belah kali, puluhan kali. Tolak umur balik. Takkan setahun tidak terkesan untuk kita apa-apa. Allahu Akbar. Jangan biarkan sedikit pun daripada sisa usia kita untuk kita sia-siakan amalan yang kita lakukan, melainkan kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan insya-Allah. Untuk akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, special sahabat ni, ada yang memakai gelaran radhiyallahu anhu. Tapi ada sahabat nama dia bila kita sebut Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha kedua-duanya. Sama seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Allah tidak redha dia saja. Bila sebut nama dia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia sekali dengan ayah dia sekali. Luar biasa. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib tu ayah dia. Yang riwayat hadis anak dia. Ayah dia tak ada kena-mengena. Tapi bila sebut nama dia, Allah redha dia sekali dengan ayah dia sekali. Luar biasa. Seakan manusia puji kita. Bagus awak ni. Anak siapa ni? Kita pun sebut nama ayah kita. Patutlah ayah dia pun bagus. Padan dah. Juruh pun. Bagus pun. Munasabah dah. Sebab ayah dia pun begitu. Sahabat. Sebut nama dia seorang. Orang puji sekali dengan ayah dia sekali. Allahu Akbar. Tapi yang memuji, yang meredai dia adalah Allah Jalla wa'ala. Abdullah ibnu Abbas menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentang orang-orang yang sering minta keampunan istighfar. Sekurang-kurang ada 3 kelebihan. Pertama kata dia, Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kesedihan, kehibaan, duka cita yang dia alami ada kegembiraan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin. Setiap yang dia rasa keluh kesah, gundah gulana, dengan yang dia minta maaf tadi, dia minta ampun kepada Allah, faraja, Allah bagi kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja.
Setiap kesulitan dia alami, ada jalan keluar. Yang manusia kata, habis dah dia ni. Tak boleh dah nak selesai ni. Tapi Tuhan bagi jalan keluar. Selesai urusan dia. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah bagi rezeki dalam bentuk sumber yang tidak diketahui, tidak disangka-sangka bagaimana. Jadi hanya orang yang sentiasa melazimi istighfar boleh jadi salah satu daripada 3 ni dia alami dalam hidup dia. Semoga Allah jadikan saya, ayah-ayah dan ibu-ibu kita semua di kalangan orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah. Dan semoga Allah memberi keampunan kepada kita insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.